Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar yang saya muliakan, pada minggu ini kita akan membicarakan pula tentang dua kalimah syahadah. Ya. Dua kalimah syahadah yang merupakan kewajipan yang pertama, yang disebut dalam rukun iman itu. Ya. Bila datang Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya pun bukan bertanya nak tahu, bertanya dalam erti kata nak menyampaikan agama. Ya. Nak mengajar umat Islam, para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tanya apa itu iman. Dia tanya kepada Rasulullah apa itu iman. Ya. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Dan seterusnya kita tahulah. Ya. Jadi yang kewajipan yang pertama, rukun iman yang pertama itu bersyahadah. Bersyahadah. Ya. Maknanya bersaksi. Kita kata syahadah maknanya naik saksi. Kalau di mahkamah mungkin dia ada kandang saksi naik di situ. Jadi timbul perkataan naik saksi itu. Ya. Jadi bersaksi. Apa sebenar maksud bersyahadah ni? Ya. Bersaksi. Kita tak tengok sendiri. Kita seolah-olahnya bila kita sebut itu, mana kita tengok. Kita tengok maknanya kita tahu. Ya. Jadi di situ sudah terkandung dalam memberikan kesaksian itu maknanya tahu. Sehingga kita boleh jadi saksi. Macam mana kita boleh jadi saksi kalau kita tak tahu? Ya. Kalau kita tak tengok. Jadi tengok tu tengok macam mana? Tengok dengan mata kepala? Tentulah yang maksudkan situ tengok dengan mata hati. Ya. Bolehkah kita nak saksi kepada Allah? Saksi mana kita tengok Allah Ta'ala itu dengan mata kepala kita? Ya. Seperti mana kata kaum Bani Israel kepada Nabi Musa, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. Takkan sekali-kali kami beriman kepada Allah sehinggalah kami tengok Allah Ta'ala itu terang-terang dengan mata kepala kami sendiri. Tentunya itu tidak dimaksudkan dengan bersaksi itu. Aku saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain pada Allah. Maksudnya saksi situ bahawa erti kata insaf, sedar, faham, tahu dengan sebenar-benarnya. Ya. Begitu juga tentang Rasulullah, saksi terhadap kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan apa yang dibawa oleh baginda daripada suruhan dan juga larangan. Ya. Jadi dengan sebab itu para alim ulama menjelaskan apa maksud bersaksi itu. Ya. Maksudnya at-tasdiq bil janan wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Dalam bahasa Melayunya mengaku dan membenarkan dengan hati. Bukan kata saja, tapi hati pun mengakui kebenaran apa yang dikata. Ya. Mengikrarkan dengan lidah, sebut dengan lidah, dan melaksanakan dengan anggota. Jadi tiga perkara itu sekaligus. Jadi kewajipan yang datang dengan kalimah syahadah itu sudah mensyaratkan tiga perkara. Ya. Yang pertama, hati terima, tidak berbelah bagi, mengaku dalam itu dah mengaku. Kemudian lidah pula berkata, menuturkannya. Mengaku dengan hati itu bererti membenarkan dengan sebulat hati dan tidak ragu-ragu lagi. Ya. Bahawasanya Allah itulah sebenar-benar Tuhan yang disembah dan yang diperhambakan diri kepadanya. Dan tambah lagi, dan Muhammad itu adalah pesuruh dia. Saya. Yang dihantar kepada kita membawa syariat. Itu kita yakin, bulat. Tak ada ragu-ragu, bukan 99%. Ya.
Kalau 99.9% pun tak dikira iman itu. Dia kena bulat penuh. Begitu juga Rasulullah Muhammad. Tak boleh kurang daripada itu. Betul ke tidak Muhammad ni? Kemungkinan besar betul. Itu tidak dikira tasdiq. Yang kedua, menyaksi dengan lidah itu pula bererti melafazkan kata-kata. Melafazkan. Cuma di sini ada khilaf lah. Kalau tak lafazkan macam mana? Melafazkan dengan lidah kata-kata syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melafazkan dengan lidah. Tapi kalau tak lafaz, adakah dia dikira tidak beriman? Di situ ada khilaf. Tapi yang pentingnya tasdik itu, menyatakan keyakinan itu. Kalau tidak berkesempatan untuk melafazkan, ataupun nyawa dia terancam kalau dia lafazkan, misal kata orang tu berada di tempat yang sangat memusuhi Islam, maka dia simpan saja keimanan dia dalam hati. Tak berani dia nak menyatakan secara terang-terang, maka orang itu tetap dikira beriman di sisi Allah. Kerana ikrar dengan lidah itu tidak boleh mengambil alih pengakuan dalam hati itu. Hatta kalau orang mengaku dengan lidah sekalipun, tapi dalam hati dia tak mengaku, walaupun setiap hari dia mengucap 100 kali, dia tetap dikira tidak beriman. Yang penting adalah at-tasdiq bil janan, itu dalam hati mengakui kebenaran. Kerana mengikrar dengan lidah tu mungkin ada halangan-halangan. Cuma kalau tak ada halangan, tak ada sebab untuk dia tak nak ikrar. Maka berdosa lah pula dia. Yang ketiga, melaksanakan dengan anggota, iaitu mengerjakan segala rukun yang wajib ditunaikan seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain, dan menjauhkan segala larangan seperti meninggalkan segala fahsyak dan mungkar. Dah kita dah mengakui Muhammad itu Rasulullah. Apa bukti Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu benar pesuruh Allah? Tapi dia cakap, kita tak nak dengar. Dia cakap, dia kata sembahyang, kita tak nak sembahyang. Kita puasa, kita tak nak puasa. Dia kata jangan minum arak, kita minum arak. Maknanya, betul ke kita mengakui Muhammad itu Rasulullah? Jadi di situ dalam syahadah itu sudah terkandung ketiga-tiga perkara itu. Barulah sempurna keislaman seseorang, barulah sempurna syahadah seseorang. Jadi jangan kita ambil mudah bila sebut syahadah ni, mengucap saja. Syahadahnya cakap je, amal jadi ketiga-tiga aspek itu, dalam hati, pada lidah dan juga pada anggota tubuh badan, barulah sempurna. Jadi dua kalimah syahadah ini adalah merupakan kalimah agung. Jadi bukan cakap-cakap kosong, bukan kata-kata yang kita boleh main-main sahaja. Bukan kata-kata kita boleh main-main sahaja. Jadi sebab itu masuk Islam, kita guna istilah masuk Islam. Masuk Islam ni sebenarnya tak berapa tepat. Istilah masuk Islam tu macam Islam tu tempat, bilik. Kita boleh masuk bilik, boleh keluar balik. Keluar balik. Tu jadi masalah keluar Islam itu. Kita boleh masuk parti politik, kita boleh keluar parti politik, kita boleh masuk persatuan, boleh keluar persatuan. Tapi Islam ni bukan jenis masuk keluar macam tu. Islam itu adalah merupakan suatu aktiviti. Adalah yang terangkum padanya ketiga-tiga perkara yang kita sebut tadi. Ucapan, pengakuan dalam hati, dan pengakuan dalam bentuk perbuatan. Jadi tidak boleh dipisahkan ketiga-tiga itu. Jadi sebab itu kalimah itu adalah suatu kalimah yang agung, yang tidak boleh dipermain-mainkan.
yang menjadi anak kunci bagi seseorang yang hendak tinggal di dalam Islam. Dia bagi ibarat situlah. Saya. Soalnya kalau kita ibarat kalau dalam negara kita ni, kalau seorang itu nak dia jadi nak menikmati hak sebagai warga negara, dia kena ada kad pengenalan, kad pengenalan Malaysia. Saya. Kalau kad pengenalan negara lain tak diterima. Dia tak boleh. Dia belum menumpang je lah di sini. Tapi dia tak boleh nak menikmati hak dilayan sebagai warga negara. Kerana dia tidak ada kad pengenalan. Soalan begitulah. Jadi kad pengenalan Islam apa? 2 kalimah syahadah itu. Dan menjadi syarat sah bagi seorang yang hendak memasuki Islam. Maknanya kalau dia masuk negara ni, dia ada kad pengenalan. Dia tak payah tunjuk pasport lah. Ni saya ada IC. Jadi orang kat sepadan pun tak sekat dia lah. Dia sebagai penduduk yang sah. Tapi kalau orang yang tak ada kad pengenalan itu, dia tak boleh masuk. Dia akan disekat masa tu. Dia cuba masuk, kena tangkap dia. Tak boleh masuk. Ibarat gitu. Maknanya kalau siapa-siapa nak, saya nak jadi orang Islam, saya pun nak jadi Muslim, saya pun nak diterima sebagai sebahagian pada masyarakat Islam, maka yang pertama dia kena mengucapkan syahadah itu di khalayak ramai. Maknanya diketahui orang bahawasanya dia ni dah mengucap 2 kalimah syahadah. Maka pada masa itu jadi banyak perbezaan itu. Sebelum mengucap dengan selepas mengucap. Selepas dia mengucap, maka pada masa itu wajib kita, dia dah ada hak sebagai seorang Muslim. Sama ada dia terima betul ke tidak, itu kita tak boleh nak cakap. Dalam hati kita tak tahu. Tapi bila seorang itu diketahui sudah mengucap 2 kalimah syahadah, nak beritahu besar tak besar implikasi 2 kalimah syahadah, maka kita wajib berurusan dengan dia sebagai seorang Islam. Maknanya kalau dia mati, wajib kita uruskan jenazah dia sebagai orang Islam. Tak boleh kita biarkan begitu aja. Wajib kita uruskan jenazahnya sebagai seorang Islam. Dia ada hak-hak mewarisi harta umpamanya, mewariskan harta dan hak untuk bernikah kahwin dengan orang Islam, dan seumpamanya dan sebagainya. Jadi besarnya implikasi 2 kalimah syahadah itu. Jadi di dalam 2 kalimah syahadah itu terkandung 2 tujuan yang besar, kata pengarang. 2 tujuan besar. Apa dia tujuan itu? Yang pertama, mengaku tentang keesaan Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan tidak ada sebarang sifat kekurangan. Terkandung dalam itu. Jadi dia bukan kata-kata kosong. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, maka di situ terkandung pengakuan bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan dan sunyi daripada sifat kekurangan. Dengan sebab kesempurnaan itulah maka hanya dia saja yang layak kita sembah. Sebab itu dia jadi ilah. Kita sembah dia kerana apa? Kerana dia Tuhan yang sebenar-benarnya. Oleh kerana dia Tuhan yang sebenar-benarnya, maka dia sahaja yang layak disembah. Tuhan yang sebenar-benarnya macam mana? Yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang terpelihara daripada segala sifat kekurangan. Maknanya yang lain daripada dia tak ada sifat yang, tak ada yang sempurna, dan tidak ada yang sunyi daripada kekurangan. Mesti ada kekurangan sana sini. Yang macam tu tak layak disembah. Tak layak disembah. Kalau disembah juga, maka orang itu telah melakukan kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Yang patut disembah dia tak sembah. Yang tak patut disembah dia sembah. Dengan sebab itu, syirik itu adalah merupakan zulmun azim. Quran sebut, inna syirka la zulmun azim. Bahawa sesungguhnya syirik itu adalah merupakan suatu kezaliman yang paling besar. Tak zalim macam mana? Yang tidak layak disamakan, kita samakan. Maknanya kalau kita menyembah yang lain pada Allah, maknanya kita memberikan, kita meletakkan pada selain pada Allah, syarik al-bari.
yang lain pada Allah Ta'ala itu kedudukan Allah. Sedangkan dia tak patut diletak pada kedudukan itu. Kita letak pada kedudukan itu. Dengan sebab itu, kita telah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dengan sebab itu, syirik itu adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Dan kezaliman ini kezaliman yang tidak ada maaf bagimu. Allah Ta'ala tak akan maafkan. Kita boleh dimaafkan kalau kita buat dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang lain. Tapi kalau kesalahan dalam soal meletakkan Allah pada tempatnya, dalam fikiran kita, dalam perbuatan kita, maka itu kesalahan yang tidak boleh dimaafkan. Itu syirik. Yang kedua, mengaku bahawa Nabi Muhammad itu sebenar-benarnya utusan Allah yang membawa pengajarannya kepada manusia. Hanya terkandung dua perkara. Ini bukan benda yang main-main. Kerana daripada pengakuan itu datang kewajipan-kewajipan yang lain. Jadi ini bukan pengakuan saja-saja. Kalau pengakuan saja-saja itu main-main. Itu mungkin pengakuan yang boleh dibuat oleh sesiapa yang munafik. Oleh orang-orang yang fasik. Jadi bukan mukmin yang sebenar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida." Allah yang mengutuskan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam. Ini bukan saja-saja, bukan main-main. Untuk meninggi dan mengatasi agama-agama yang lain. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, untuk meninggi dan mengatasi agama yang lain-lain. Jadi kita tak boleh nak kata agama kita ni sama macam agama lain. Ini sebahagian daripada cerdik pandai kononnya. Cerdik pandai Islam pada hari ini pun dah bercakap sedemikian. Golongan yang terpengaruh dengan faham pluralism, faham transcendent unity of religion. Jadi mereka pun kata Islam itu hanya salah satu daripada berbagai-bagai bentuk agama. Islam jadi salah satu. Tentunya ini bercanggahan. Terang-terang dia bercanggahan dengan maksud ayat ini. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Bagi menzahirkannya. Memenangkannya. Senang kita kata-kata. Di atas segala agama yang lain. Jadi Islam itu nak kena zahir di atas segala agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah jua yang menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau degil, engkau tak nak itu pun cukup. Allah seorang jadi saksi terhadap kebenaran. Maknanya Allah tidak berhajat kepada kamu. Dalam nyatakan kebenaran Rasul itu. Jadi seolah-olahnya kalau kamu semua tak nak dengar, Allah Ta'ala rugi. Allah Ta'ala tidak sekali-kali rugi, tapi yang rugi ialah kita lah. Jadi itu dua perkara besar yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Jadi yang menyebabkan kalimah itu menjadi kalimah yang agung. Bukan kalimah yang main-main. Walaupun pendek tetapi terkandung di dalamnya suatu implikasi, akibat yang besar dalam kehidupan kita. Dengan kalimah inilah kita diajar pada fasa mula kita celik mata dalam dunia ni, dilahirkan. Dan dengan kalimah inilah kita harap kita mampu akhiri hidup kita. Kita minta supaya kita mampu nanti di akhir hayat nanti, yang bila-bila masa itu diizinkan Allah Ta'ala menuturkan kalimah ini. Dan jadi dengan sebab itu keseluruhan kehidupan kita itu hendaklah dipandu oleh kalimah ini. Sebab itu kalimah ini adalah merupakan suatu kalimah yang amat besar maksudnya. InsyaAllah itu dia berkenaan asas akidah Islam yang dimulakan dengan dua kalimah syahadah. InsyaAllah kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini dengan perkara-perkara yang wajib diimani, Cik Sam, dan terus bersama kami.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowing our messenger. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu relates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drank water in 3 breaths, meaning in 3 sips, and used to say, "It is more pleasing and satisfying in this manner." Narrated by Tirmizi. Kembali bersama di pilihan utama anda IKIM FM. Masih lagi kita bersama dalam Tafakur Fiddin. Pada malam ini terus membincangkan tentang bab 7 buku Asas Akidah Islam dan masuk tentang asas-asas akidah Islam untuk perkara kedua, iaitu perkara yang wajib diimani bersama Encik Muhammad Asam Ahmad. Silakan. Terima kasih Mas dan para pendengar yang saya muliakan. Tadi telah kita huraikan signifikannya, kepentingannya, 2 kalimah syahadah itu, walaupun ringkas dan pendek, tapi begitu besar maksudnya. Seterusnya kita akan bincangkan apakah perkara-perkara yang wajib diimani. Jadi perkara-perkara ini kita semua maklumlah, perkara-perkara yang disebut dalam rukun iman tadi, rukun iman itu. Ada 6 perkara yang wajib diyakini oleh setiap orang Islam. Saya. Yang pertama, percaya kepada Allah dengan cara mengetahui Asmaul Husna atau mengetahui sifat-sifat yang wajib baginya, serta mengetahui dalil-dalil kewujudan Allah dan kebesarannya di dalam alam ini. Itu yang pertama. Ya. Secara umumnya kita wajib beriman kepada Allah. Tapi apa maksud beriman kepada Allah itu? Itu nak kena dihuraikan. Nak menghuraikan itulah maka timbulnya ilmu akidah itu. Ya. Apa maksud beriman kepada Allah? Jadi pertama, dia wujud. Apa bukti dia wujud? Apa bukti dia wujud? Kemudian apa dia sifat-sifatnya? Apa dia nama-namanya? Dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Termasuk juga disebut di sini jin, iblis dan syaitan. Jadi kerana itu termasuk di situ kerana ia disebutlah di dalam Al-Quran, beriman wujudnya mereka itu. Tapi asalnya percaya kepada malaikat dengan pengakuan bahawa mereka berada di sebalik alam biasa yang kita dapati ini dan berlainan pula kejadiannya dengan kejadian manusia. Jadi kita beriman kepada wujudnya malaikat. Ya. Kerana daripada malaikat itu datangnya melalui malaikat itu sampainya tanzil kepada Rasul. Itu tak boleh nak nafi lah. Setiap Rasul itu menerima tanzil itu melalui perantaraan malaikat. Bukan Allah Ta'ala sendiri yang datang bawa tanzil itu kepada Rasul, tapi melalui perantaraan malaikat. Jadi kalau kita tidak percaya kepada malaikat, macam mana kita boleh percaya kepada apa yang dibawa oleh malaikat? Jadi di situ sudah terkandung keimanan kepada wujudnya malaikat. Yang ketiga, percaya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yang diterangkan di dalamnya perkara yang benar, yang salah, yang halal, yang haram, dan lain-lainnya. Yang seterusnya adalah percaya pada kitab. Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Maknanya Allah Ta'ala itu memang menurunkan kitab dan menurunkan suhuf kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Apakah itu suhuf, Encik Asam? Jadi suhuf ni beza dengan kitab ni. Suhuf ni dia hanya lembaran-lembaran, yang saya faham gitulah. Lembaran-lembaran yang tidak sampai kepada tahap kitab. Kalau kitab ni yang terkenal adalah yang wajib kita imani itu 4. Al-Quran, Taurat,
Zabur dan kitab Injil. Itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Daud. Tetapi diturunkan juga suhuf, maknanya lembaran-lembaran yang diturunkan kepada dalam Quran disebut suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim pun ada terima suhuf, dan Nabi Musa pun ada terima suhuf. Macam mana rupanya wallahu alam, kita tak tahu. Yang keempat adalah percaya Rasul, beriman pada Rasul, termasuk juga Nabi-Nabi. Iaitu percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan beberapa orang Rasul untuk menyampaikan berita gembira dan perkhabaran yang menakutkan kepada manusia. Dan Allah Ta'ala membangkitkan para anbiya. Jadi ini Rasul dan Nabi lah. Itu maknanya Allah Ta'ala itu ada utusan. Jadi utusan itu namanya Rasul. Dan sebahagian yang lain itu yang tidak dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan risalah, yang itu dinamakan anbiya, Nabi. Yang kelima, percaya kepada hari akhirat dan perkara-perkara yang berhubung dengannya, seperti hari kiamat, kebangkitan semula, hari pembalasan, padang mahsyar dan sebagainya. Jadi percaya kepada hari akhiratnya terkandung dalamnya banyak perkara lain lah. Jadi semua perkara itu adalah bergantung kepada bergantung pada perkhabaran. Pasal itu semua kita tak tahu. Sebab itu Rasul juga adalah merupakan Nabi. Maknanya Nabi ini orang yang membawa perkhabaran lah. Naba, membawa perkhabaran yang kita tidak ketahui. Kalau tidak dikhabarkan, perkhabaran tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tentang hari akhirat, yang tidak mungkin boleh diketahui dengan akal kita. Jadi ini semua kita tahu melalui khabar. Jadi daripada iman kepada Rasul itu, maka terbit iman kepada perkara ini, kepada hari akhirat dan persoalan-persoalan yang berkaitan itu. Jadi kita tak boleh nak persoal yang itulah. Kalau kita beriman dengan Rasul, maka dengan sendiri iman dengan hari akhirat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan itu juga menjadi suatu kewajipan. Yang akhir sekali, beriman dengan qada dan qadar, iaitu bahawasanya Allah Ta'ala telah meluluskan ketetapan dan peraturannya ke atas sesuatu dalam alam ini daripada azali lagi. Jadi dah ada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun perkara yang menjadi rukun iman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Maksudnya Rasulullah telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, dan orang-orang mukmin juga beriman dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dan dengan rasul-rasulnya. Dalam ayat yang lain diterangkan pula mengenai beriman kepada qada dan qadar. Antaranya firman Allah, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi semua perkara ini disebut dalam Al-Quran. Di samping dalam hadis yang terkenal itu. Dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Dan firman-Nya lagi, "Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun." Maksudnya apabila Allah hendak meluluskan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, "Jadilah engkau," lalu jadilah ia. Jadi itu
adalah beberapa ayat yang menjadi rujukan kita apabila kita berbicara tentang rukun-rukun iman itu. Saya